Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis yang arif lagi bijaksana, barisan pendal hakim, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Dian Marisa binti Ahmadin akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Mentari Tidak Selalu Bersinar. Jangan tangkap ayah saya, Encik. Tolonglah, kasihanilah ayah saya, rayu Adwa sambil tersedu-sedu. Ayahnya, Encik Azim berasa sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Demi kemewahan dia sanggup melakukan perkara yang salah di sisi undang-undang. Apakah yang berlaku, kawan-kawan? Anda semua ingin mendengar cerita daripada saya? Mari dekat-dekat, pasangkan telinga dan pinjamkan fokus anda bersama saya. Saya pasti cerita ini akan membawa pengajaran yang sangat bernilai untuk dijadikan panduan bersama dalam kehidupan. Begini ceritanya. Adwa merupakan seorang murid yang ceria. Dia juga berasal daripada keluarga yang berada. Setiap hari dia akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya dengan kereta yang mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga daripada jenama yang mahal. Apa saja yang dihajati pasti akan cuba disempurnakan oleh ayahnya. Oleh sebab itu, dia sentiasa menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid lain di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Adwa bukanlah seorang yang sombong. Malahan tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Oleh sebab itu, dia amat disenangi oleh rakan-rakannya. Salah seorang kawan rapatnya bernama Fadli. Mereka belajar di kelas yang sama. Setiap hari mereka sering menghabiskan masa bersama-sama. Kring, kring, loceng pun berbunyi. Itu menandakan tamat sesi persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas mereka untuk pulang ke rumah. Adwa dan Fadli berjalan beriringan keluar dari kelas mereka untuk pulang ke rumah. Adwa terus menuju ke kereta ayahnya yang sedang menunggu di tepi pagar sekolah. Fadli pula hanya berjalan kaki saja untuk pulang ke rumah. Semasa Fadli ingin meneruskan perjalanan, tiba-tiba Adwa menjerit memanggilnya. "Fadli, jomlah naik kereta dengan aku." Tetapi Fadli menolaknya dengan baik. Tak apalah Adwa, aku berjalan kaki saja. Lagipun rumah aku dekat saja dengan sekolah. Alasan Fadli tidak diterima oleh Adwa. Adwa terus memegang tangannya dan mengajaknya masuk ke dalam kereta. Fadli tersipu-sipu malu. Begitulah rutin seharian Adwa semasa hari persekolahan. Dia akan dihantar dan dijemput setiap hari tepat pada masanya. Jarang sekali ayahnya terlewat. Oleh sebab itu, Adwa sangat bersyukur kerana disayangi kedua ibu bapanya. Walaupun ayahnya sibuk bekerja, tetapi beliau tidak pernah gagal sekalipun menjemputnya di sekolah. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mendatang. Wow. Dalam tak sedarku kebasahan. Begitulah dua perkara yang menimpa Adwa dan keluarganya. Kawan-kawan nak tahu apakah yang terjadi kepada Adwa dan keluarganya? Mari dengar sambungannya. Hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran Adwa. Hati Adwa berbunga-bunga apabila teringat akan janji ayahnya pada minggu lepas untuk membawanya ke tempat yang sangat istimewa sebagai hadiah hari jadi. "Terima kasih ayah, sayang ayah," kata Adwa selepas mendengar hadiahnya yang akan diperolehinya. Adwa sememangnya lebih rapat dengan ayahnya berbanding ibunya. Sebaik saja loceng tamat sesi persekolahan berbunyi, Adwa bergegas keluar dari kelasnya untuk pulang ke rumah. Sambil berjalan, dia teringat memeri sambutan hari ulang tahunnya pada tahun lepas.
ayahnya menghadiahkan telefon bimbit keluaran Apple yang terbaru pada waktu itu. Telefon bimbit itu bernilai RM6,000. Betapa mewahnya kehidupan Adwa. Masa pun berlalu. Adwa melihat jam yang dipakainya sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Mana ayah ni? Sampai sekarang masih belum sampai lagi. Getus hati Adwa. Adwa terus menunggu dengan sabar. Dia anggapkan mungkin ayahnya kesesakan jalan raya atau ada mesyuarat. Masa pun berlalu. Sebuah kenderaan berhenti di hadapan Adwa dan keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Rupanya pemilik kenderaan tersebut ialah guru kelas Adwa. "Mari Adwa, saya hantarkan kamu. Hari ini ayah kamu tidak dapat menjemput kamu," jelas gurunya dengan nada yang agak sayu. Adwa hanya meneruti arahan gurunya. Pada hakikatnya pelbagai persoalan yang muncul di mindanya. "Kenapa ayah tak jemput saya, cikgu?" soal Adwa. "Tak mengapa, sampai rumah kamu nanti kamu akan tahu jawapannya," jelas gurunya. Selepas mengucapkan terima kasih kepada gurunya, Adwa terus masuk ke dalam kereta untuk pulang ke rumah. Apabila tiba saja di rumah, Adwa melihat ada sebuah kenderaan pihak berkuasa di hadapan rumahnya yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan Adwa terus meluru ke arah ibunya yang sedang menangis teresak-esak. "Ibu, kenapa ibu menangis? Kenapa ayah tak jemput Adwa di sekolah?" soal Adwa bertalu-talu. Adwa turut menangis kerana melihat sosok tubuh lelaki yang sangat dikenali dan tangannya yang sedang digari. Adwa terkejut melihat keadaan ayahnya sebegitu. Adwa terus mendapatkan ayahnya dan memeluknya dengan erat. Ayah, kenapa dengan ayah?" soal Adwa dengan tangisan. "Jangan tangkap ayah saya, Encik. Tolonglah. Kasihanilah ayah saya," rayu Adwa sambil tersedu-sedu. Ayahnya, Encik Azim, berasa sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Demi kemewahan, dia sanggup melakukan perkara salah di sisi undang-undang. "Ayah sangat menyesal," rintih Encik Azim dalam tangisan. Beliau sangat menyesal kerana atas perbuatannya selama ini. Hanya mahu kemewahan, dia sanggup mengambil jalan yang singkat. Kini, Encik Azim telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana dipercayai mengambil rasuah dan pecah amanah. Begitulah kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Beginilah pengakhiran cerita Mentari Tidak Selalu Bersinar. Selepas kejadian itu, Adwa sekeluarga telah berubah. Dahulu Adwa murid yang ceria, sekarang lebih suka menyendiri. Pengajaran daripada cerita ini adalah kita janganlah bersikap tamak kerana sikap tamak akan merugikan kita sendiri. Sekian, terima kasih.